Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan brief apa itu Macaulay. So Macaulay ni basically adalah kaedah yang simple, bukan simple lah, mempercepatkan kaedah daripada double integration method. Sebab dalam Macaulay ni nanti sebab dalam double integration method, kalau tengok jalan kerjanya sangat panjang. Okey, jalan kerjanya sangat panjang dan dia memerlukan masa untuk solve. Okey, kenapa perlukan masa untuk solve? Sebab you ada beberapa equation of moment. So, moment equation. So, let's say lah, dalam setiap moment equation tu, okey, bila jadi moment equation, let's say, moment X lah kan. Okey. So, bila you buat integration, ataupun ini kita panggil sebagai dy. Sometimes dalam buku asli Hibbeler, dia gunakan, okay, kalau yang ni, dalam asli Hibbeler dia gunakan simbol ni. dv kuasa 2. Sorry, bukan dv. Okay, dx. So sama juga. So, y ni sama juga dengan this kind of symbol lah, macam v lah. Okey, tapi saya lebih, sebab saya nak mudahkan saya tulis bagi deflection atau bagi y saya gunakan y lah instead of v. So let's say lah kalau you ada moment tu 2. Contohlah you ada this kind of beam. Okey, you ada daya macam ni. Sorry. So you akan buat cut section di mana? Di sini dan juga di sini. So, bila ada 2 cut section, bermaksud akan ada 2 moment. Okey, moment pertama dan juga moment kedua. So, dalam moment ni pula akan menghasilkan slope pertama dan juga deflection pertama. Ini pun akan jadikan slope kedua dengan deflection kedua. Okey. So, yang ini akan menghasilkan C1. Yang ini pun akan menjadikan C1 plus C2. So, ini akan jadi C1 dan ini akan jadi C1 plus C2. So, total kat sini berapa? 1, 2, 3, 4. So, daripada sini you akan ada 4 value untuk C lah. So, banyak. So, kalau kali ni kita simplifykan dia. Di mana kita akan finding equation of elastic dia dengan menggunakan single expression saja, iaitu menggunakan satu cut section saja, dengan mewujudkan atau kita formulatekan dia punya loading, okey, loading function atau internal moment function. So untuk you punya level, saya akan terus kepada moment function lah instead of loading function. Sebab loading nanti saya terangkan kenapa untuk you punya level saya start dengan moment. Okay. So dalam Macaulay ni, kita akan simplifykan since you cuma akan ada satu moment function. So you akan ada nilai C1 dan C2 sahaja. Okay. Dan dalam Macaulay function ni dia kena ada beberapa, orang kata bukan hukum lah, dia punya kaedah dah, dia dipanggil sebagai discontinuity function. Okay. So discontinuity function tu mana? Yang ini. Ini. Okay. So dalam satu video yang saya attachkan dalam group tu, dia gunakan bracket dia macam ni kan. Dia gunakan bracket dia yang macam ini. Okey. Tapi sebenarnya untuk Macaulay, it's better you gunakan untuk Macaulay, you gunakan bracket macam ni. Apa fungsinya bracket yang segitiga dengan bracket yang biasa ni? Okey. Fungsinya di mana? Kat sini lah. Yang ini. Okey. Bila nilai X kamu tu lebih kecil daripada A, automatic you punya function tu off. Okey, off tu kita tak boleh kira, kita terus consider dia kosong. So, bila X lebih kecil daripada A, jadi dalam function ni nanti, kamu punya function tu akan jadi -1. Okey.
akan jadi negatif 1. Mana sekejap sebab sekejap ada disturb anak saya disturb lah. Sekejap. Okey, start semula dia kepada discontinuity function. Okey, yang ini. So bila you punya dalam bracket ini dia bernilai negatif. Okey. So dalam rules bagi Macaulay, kalau negatif dia mesti automatic dia kena off untuk calculation lah. Maksudnya you terus kosongkan dia. Tak boleh. Dalamnya Macaulay ni memang tak boleh. Kalau negatif dalam bracket tu dia negatif, kena kosong. Tetapi kalau you punya bracket ini adalah X kamu lebih besar pada A, confirm you punya bracket ni akan jadi let's say positif. So automatic dia akan jadi on. Bila on dia akan jadi macam normal punya ni lah. Normal punya bracket lah. Okay, let's say lah you punya nilai tu X kamu tu adalah 1. 3 dan A kamu tu adalah 2. So bila you tekan bracket 3 tolak 2 hasilnya adalah positif 1. So dia akan jadi normal bracket. Okay, itu fungsinya discontinuity function. So kalau dalam video tu dia tak gunakan this kind of bracket, tapi saya suggest untuk Macaulay you gunakan this kind of bracket lah, bracket ni. Jadi untuk kamu mudahkan kamu lah. Tapi kalau kamu gunakan bracket macam biasa yang normal bracket ni, saya tak akan tolak markah lah. Cuma nanti saya beranggapan mungkin kamu terlepas pandang ke kamu tak consider benda tu menggunakan discontinuity function. Okay, sebab dalam Macaulay dia membezakan dengan kaedah lain adalah dia punya discontinuity function lah dengan mengconsiderkan bracket yang berbeza. Okay. So macam mana example untuk gunakan continuity bracket ni, discontinuity bracket ni. Okay, dengan menggunakan this kind of rule. Let's say kita tengok pada contoh. Okay, pada contoh yang ni. Pada contoh ni. So kalau you masukkan nilai X kamu adalah 5. So 5 tolak 3 bersamaan dengan bersamaan dengan 2. So dia positif. So bila dia positif dia akan jadi bracket biasalah. Akan jadi 4. So maksudnya bracket tu on. You boleh kira macam biasa. So kalau you punya X kamu adalah 3. So 3 tolak 3 dia adalah kosong. So bila kosong, bila you punya nilai bracket tu kosong, dia automatic off. Kita tak boleh kira. So terus cancel jadi off. Okay. Sama juga dengan yang kalau X kamu adalah 1. So kalau BX kamu adalah 1. So 1 tolak 3 bersamaan dengan negatif 2. So bila negatif, kosong atau negatif, terus off. Tak payah kira. Terus kosongkan dia. Okay. Itu adalah untuknya discontinuity bracket. Tapi kalau regular bracket, okay, ni kalau bracket bentuk macam ni. Kalau regular bracket bentuknya macam ni. So even dia punya nilai dia adalah negatif 2, so you still boleh you still boleh on-kan function tu. That's why macam mana saya nak tahu student tu faham tak faham. Kadang-kadang in terms of bracket lah. Sebab kalau yang macam ni bracket dia normal bracket, regular bracket, you boleh kira terus. Kalau you letakkan dia punya bracket dia macam discontinuity bracket ni, saya faham lah ini adalah menggunakan kaedah Macaulay dan you akan considerkan yang kalau bracket tu kosong ataupun negatif, dia mesti kosong. Okay. So dalam integration macam biasa lah, kalau you integrate kita akan gunakan dia trik dengannya bracket ini. Okay. As a single variable lah. Kita tak payah kembangkan dia. So ada juga student tanya, apa kena kembang tak yang kita punya ni? Ni tak payah kembangkan. State sama je. Sebab nanti you nak integrate. Nak integrate nanti. Bila you kembangkan, baru you integrate lagi panjang equation. Jadi tak payah kembangkan. Okay, tak payah kembangkan. Just masukkan je dia punya function tu dalam equation. Okay. So dalam integration of discontinuity function ni, X ni X represent the coordinate position of a point along the beam lah. Okay, along the beam. Let's say lah, beam tu kat mana. Let's say you nak buat, consider since you ada beam yang ni. Okay.
you ada macam-macam lah. Contoh kat sini lah. Lepas tu ada moment lah. Ada point load lah. Untuk Macaulay, kita akan buat cut section dia di hujung sebelum berjumpa dengan siapa yang hujung. So, buat cut section di sini lah. Okay. So, you punya X tu adalah berada di somewhere here. Cuma di A. A ni kat mana pula? A ni adalah location on the beam where this continuity occur, or the point where a distributed load begins. Contoh kat sini untuk yang ini saya namakan sebagai W, ni moment, ni point load So untuk yang moment ni ni dia start dengan sini. Okey. Kosong lah. So nanti kat sini dia akan jadi X tolak kosong. So, untuk moment ni dia akan jadi, let's say jarak ni adalah, saya bagi sebagainya A1. Okay, untuk P ni, dia adalah A2. So, untuk moment, dia punya function dia X tolakkan dengan A1. Untuk point load, dia punya function dia, sorry, saya dah terbiasa. Okay, yang ini dia akan jadi X tolak kosong. Okey. Allah, anak saya kacau lah pula. Sekejap sekejap. Ini yang masalah. Yang okey kebenaran bawa. Okey, sambung balik. So kalau untuk point load ni bracket macam ni lah, iaitu X ditolakkan dengan A2. Okey. So maksudnya A itu adalah kedudukan di mana daripada hujung sebelah kiri beam ke load itu bermula. Okey. So dan based on that kita integrate lah. Sekarang ni part yang paling penting, iaitu table ini. Okey. Dalam explanation kat bawah ni, table ni dibagi tahu sebagai table 12.2. Okey, dalam slide ni, slide yang Haji Jaya buat ni. Kalau untuk dalam buku RC Hibler, dia page 758. Okey, cuma dia akan beza sikit lah dari segi dia punya loading dia ni, loading figure dia. Okey, dengan RC Hibler. So kalau dalam slide ini untuk moment yang ni clockwise dia adalah negatif. Tapi kalau dalam RC Hibler, dia tulis dalam RC Hibler, time ni lah nak bateri low sekejap. Lain. Rosak lagi lain. Dugaan betul nak bagi ilmu kat orang kan. Okey. So dalam buku RC Hibler, moment dia akan tunjukkan figure moment dia macam ni. Ni adalah positif. Okey, keluar hasil adalah positif. So nanti dia punya moment function dia akan jadi macam ni lah. MO X tolak A didarabkan dengan, dikosongkan dengan kosong. Sama juga yang lain lah. Yang negatif ni untuk RC Hibler dia akan jadi positif. Okey. Dalam RC Hibler punya buku dia akan jadi positif. Di mana dia punya daya ni, kalau yang RC Hibler dia akan jadi output lah. So output ni akan jadi positif. So yang ni pun kalau saya lukiskan output dia akan jadi positif. Yang ini output dia akan jadi positif. Itu dalam buku RC Hibler. Equation sama. Okey. So untuk point load, equation untuk moment dia adalah X sorangan A dikuasakan dengan 1.
Okey, dikosongkan dengan 1. Kalau untuk distributed load, dia adalah nilai distributed load tu dibahagikan dengan 2 dan didarabkan dengan X tolak dengan A dia, di mana distance itu berlaku, dan dikosongkan dengan 2. Okey. Cuma dalam skema saya ni nanti saya betulkanlah, sebab saya dulu buat anggapan untuk cari moment dia mesti WL darab L bagi 2, kan? Yang kita belajar sebelum ni kan, dalamnya shear stress, dalam bending moment. Okay. That's why saya punya equation saya akan tulis macam ni. W darabkan let's say lah X tolak 2 tolak X tolak 2 bagi dengan 2. Okay. So end up nanti saya akan tulis W X tolak 2 cos 2 bagi 2. Okay. Sebenarnya yang ni salah information dia. Dia adalah berdasarkan formula yang dalam table ini. Okay. Saya buat ingat balik. Okay. Saya buat ingat balik. So you tak payahlah kembangkan apa semua. You terus write down je. Kalau untuk distributed load, dia mesti formula ni lah. So kalau masa exam final tak ingat balik, keluarkanlah table ni siap-siap. You print out lah siap-siap. Okay, nanti tinggal refer je. Kalau untuk loading macam mana, kalau untuknya distributed load bentuk segitiga macam mana. So kalau untuk bentuk segitiga, dikosongkan dengan 3 lah. Dan dibahagikan dengan 6. Okay. Okay. So nanti tolong bersedialah, takut lupa ke apa kan. Tapi kalau you dah biasa buat calculation, you akan buat lah. Biasa buat dengan tu. Okay. Nak saya ganggu pula. Okey, dalam Economic Method juga untuk UDL, untuk UDL kita kena please bear in your mind, kalau you ada UDL dan let's say you buat cut sectionnya di sini, you kena extendkan UDL tersebut menjadi macam ni. So kalau asalnya separuh, dia kena extend sampai habis kekeratan yang you buat. Dan you akan counter balik pada mana yang you tambah, iaitu di bawah dia lah. Akan jadi macam ni lah. You akan counter balik dengan nilai yang sama. Let's say lah kat sini dia punya W dia adalah 2 kilonewton meter. Okay. Sekejap saya nak check sama ada saya ada buat record ke tak. Satu kot. Saya buat record. Okay, still record. Okay. So yang bawah ni pun nilainya samalah. Dia akan jadi 2 kilonewton per meter. Okay. Cuma kedudukan beza. Let's say lah kat sini kedudukan dia yang ini jarak dia A. Okay. Yang ni adalah kosong. So kalau kita considerkan yang ni, kalau you buatkan dia punya dia punya function, you akan dapat sis ke bawah dia negatif, akan jadi 2 gunakan disconnect bracket, iaitu X tolak kosong. Sebab kita akan kosong, that's why dia tak ada distance. Dikosongkan dengan 2, dibahagikan dengan 2. Untuk yang ini. Kalau untuk yang bawah, dia akan jadi positif sebab outward dia positif. Okey, dia akan jadi positif 2 didarabkan dengan X tolak dengan A. A ni adalah kedudukan di mana yang bawah ni bermula. Okey, dia bermula kat sini. So, di sini adalah A lah. Dikuasakan dengan 2, dibahagikan dengan 2. Okey, faham? Sama juga lah dengan yang ni, namanya diberi nama, kita buat counter balik ni, nama sebagai method of superposition. Okay, sebagai superposition. Okay, saya akan continue balik. Anak saya kacau lagi. Okay, continue balik. Tadi dah terangkan pasal yang distributed load yang biasa. Kalau segitiga pun sama juga. Bila you punya UDL-nya macam ini, so you kena extendkan dia lah. Jadi macam ni. Okay. Jadi macam ni. Okay. Dia pun sama.
Tapi untuk ni tengok balik dah, nanti kita tengok balik contoh So macam ni kita nak write down the Macaulay function ni, kena remember lah that the distributed load can start anywhere but should continue to the end of the beam, otherwise it should be forced to go to the end. Okay, let's say lah ni you ada beam lah daripada jarak 0 kepada A, B dan C, dan you ada UDL W. So since kita nak buat dia, so kita akan extendkan lah UDL ni sampailah ke section yang kita nak, yang kita buat kat section. Okay, and then kita counter balik yang kita dah extend, kita counter back dia balik yang ke bawah ni. Okay, bila you counter back, distance dia ada dasar daripada kiri beam ke yang you counter balik tu. Okay, dan bila you dah buat kat section, baris satu kat section tu, dia akan ada distance yang baru iaitu X. Okay, so maksudnya macam ni nak write down. Okay, yang ini dia based on table yang 12.1 ni. Okay, ni based on 12.2 yang atas tadi. Di mana kalau you punya UDL kamu downward, dia adalah negatif. Ni negatif. So negatif W bagi 2 bracket X tolak A dikuasakan dengan 2. So ini adalah formula, yang ini adalah formula daripada yang table 12.2. Okay. So untuk yang bahagian bawah yang you counter dia balik, sama juga, dia adalah W, nilai yang sama, W dibagikan dengan 2 bracket X tolakkan dengan A tambah B. A tambah B adalah, kita tahu kita punya asal punya function adalah X tolak A. So A ni adalah permulaan di mana loading itu berlaku daripada kiri beam lah. So inilah distance dia. So permulaannya di sini. Okay. So dia adalah A tambah B. That's why kita akan dapat function kita X tolak A tambah B dikuasa dengan 2. So ini adalah macam mana you write down the Macaulay function lah. Okay. So kalau you perasan dalam siapa yang dah go through saya punya skema 6 tu, saya punya equation untuk moment tu saya buat macam ni. Okay, penjemahan moment pada yang saya potong tu equal to bla 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 bla. So, tetapi yang lecehnya, kalau you perasan, saya kena write down di mana end up nanti saya akan dapat moment equal to bla 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 bla. Okay. So, saya nak kamu skip yang bahagian ni. Tak payah buat. So, terus tulis moment function macam yang dalam slide ni buat. Jadi, itu menjimatkan lagi masa. Okay. Menjimatkan lagi masa. Okay, macam yang dalam video tu buat yang lelaki India tu bagi explain lah. So dia adalah untuk singularity, still lagi dalam loading function. So saya tak akan go through lah sebabnya the formula dia ada dalam table. So dia akan integrate. Okay. So ini paling penting Okay, procedure untuk analisis. First, you kena sketch the beam elastic curve and identify the boundary condition at the support. Contohnya lah, masih dapat soalan, let's say soalan kamu macam ni. You ada simply support beam macam ni. You ada roller kat sini. Okay, let's say you punya beam tu akan ada daya di sini, okay. So you punya beam tu nanti akan deform menjadi elastic curve macam ni. Okay. So kita assume sekarang bila you tengok, you dah tahu, okay, aku punya bentuk beam aku akan jadi macam ni, dia punya elastic curve dia. So pada support, okay, pada support, you akan dapati boundary condition dia. Saya akan tulis boundary condition ataupun singkatan dia BC. Untuk serta support kat sini, Y dia ataupun dalam RCB digunakan simbol V ni equal to kosong. Okay. Sama juga dengan roller punya support, dia punya Y atau V dia sama kosong. Okay. So,
Kat sini, tetapi kalau dekat support dia still ada slope. Slope tu macam mana? Let's say lah kalau saya letakkan saya punya tandaran macam ni. Jadi you akan ada slope kat sini. Okay. Untuk ini pun you akan ada slope di sini. Let's say lah ni slope 1, ni slope 2. Okay. So pada support ada slope. Di mana support yang tak ada slope? Iaitu di fixed support Let's say you ada beam macam ni dan you ada point dot di hujung. So you punya elastic curve dia akan jadi macam ni. Okay. So kat sini fixed support ni dia betul-betul fix, dia memegang beam tu, menyebabkan beam tu susah untuk bend. Tetapi since ada daya point load di hujung dan kat sini baru berlakunya lenturan. So kat sini pada fixed support you punya boundary condition iaitu slope kamu akan jadi kosong, deflection kamu akan jadi kosong. Okay? Inilah boundary condition. So nak tahu berapa banyak boundary condition, you tengok pada you punya support. Kalau support you ada 2, maksudnya you akan ada beberapa ni lah, akan ada 2 boundary condition lah. Okay. So untuk and then you tentukan axis. So untuk extend establish the x-axis so that the extent of the right and has its origin at the beam to left hand lah. Okay, let's say you punya x kan kat sana positif lah. Okay. And then you calculate support ratio untuk dapatkan moment untuk you boleh wujudkan moment function dengan menggunakan discontinuity function pada table 12.2 tu. And then procedure untuk load or moment function, calculate and then you make sure you follow lah. You make sure follow sign convention for each loading. Maksudnya sign convention tu yang masa saya cakap tadi lah, positif. Kat mana? Ni pada table 12.2. Macam contoh kalau RC Hibler untuk moment macam ni. Okay, moment dia RC Hibler macam ni adalah positif. Kalau untuk point load dia macam ke atas, ni adalah positif. Kalau dia punya distributed dia ke atas, ni pun positif. Okay. Tapi kalau dalam table yang 12.2 tu dia opposite lah. Dia opposite. Okay. Kalau dia opposite daripada yang ni lah. Note that the distributed loading must extend all the way to the beam. Okay. Mesti kena extend macam tadi kalau dia ada distributed load. To the end. To be valid lah. If this does not occur, use the method of superposition. Okay lah, yang tadi kita buat tu first version, kita counter dia balik So procedure of analysis slope and elastic curve. Okay. Ada student ada tanya saya kan, elastic function tu apa? Okay. Elastic function tu, sorry saya nak kena betulkan balik. Elastic function sama juga dengan deflection function. Okay, elastic tu apa? Sebab elastic tu macam ni, you ada beam. Okay, you ada beam. Ada simply supported beam dan you punya ni akan jadi macam ni. So ni kita panggil sebagai elastic curve. Okay. So kat sini baru dia kata okay, slope and elastic curve. Elastic curve. So wujudkan moment function. And then you integratekan moment function untuk dapatkan slope and deflection function. Dan you evaluate the constant dengan masukkan boundary condition lah. Okay. So yang point yang ketiga ni, when the slope and deflection equation are evaluate at any point of the beam, positive slope is counterpart. So kalau untuk slope kamu dapat nilai dia positif. Maksudnya saya nak dia punya slope dapat nilai positif. So dia adalah counterclockwise lah. Okay, kalau displacement dia upward, dia adalah positif lah. So unit untuk slope adalah you kena letak nanti radians. So jangan letak nilai saja, letak radians. Maksudnya kalau slope nilainya adalah bentuk radian. Tangan. Okay, kalau untuk yang displacement, unit dia mesti dalam milimeter
atau meter lah, dalam unit distance lah kan. Okay. Contoh example yang pertama, determine the equation of the elastic curve for the cantilever being shown. EI is constant. Okay, using normal double integration method, kita akan rukaya menyebabkan dua equation moment lah, tapi kita tak nak gunakan tu, kita gunakan Maclaurin. So kita boleh gunakan Maclaurin, kita akan loadkan boundary condition dia, di mana kita tahu kat sini, di sini theta dia adalah kosong, diffraction dia adalah kosong. Okay, so ataupun satu lagi kita tahu kat sini nilai X adalah kosong. Okay lah, distance dia kosong Okay. So actually dalam example ni dia ada dalam buku Archie-Hibler, muka surat Archie-Hibler page 763. Okay. So based on Archie-Hibler, kalau you tengok kat sini by sign convention, okay, by sign convention the 50 kilonewton couple and 52 kilonewton force A, and distributed load B to C on the bottom is all negative. Negatif ni sebab Haji Cahaya dia gunakan table yang 12.2 tu. Okay. Okay. Saya stop kejap lah. Anak saya ganggu lagi lah. Okay, sambung balik untuk example yang satu ni. Okay, kalau untuk example satu ni, di dalam Archie-Hibler page 763. Okay, 763. So sekarang ni kita nak wujudkan dia punya moment function. Okay, moment function. So kalau tengok pada slide ni, dia ambil yang daripada buku Archie-Hibler. Dia akan start dengan yang loading function dahulu. Okay, dia akan set loading function. Okay, loading function ni. Mana? Ya. Loading function yang ini. Lepas tu dia integratekan V function. Okay, kalau you perasan, di hujung beam ni kita ada 12 kilonewton. Okay. So kat sini cakap 12 kilonewton is not included since X cannot be greater than 9 meter lah, macam saya terangkan tadi. So automatic dia akan jadi 0 di situ, jadi kita tak akan ambil dia. Okay. Dia akan start dengan loading. So bila loading, dia integratekan loading punya equation, akan dapatnya shear function. Bila dia integratekan function, dia akan moment function. Sekarang ni kita nak skipkan yang integration tu banyak kali. Okay, kita integratekan banyak kali. So kita akan terus wujudkan moment function tersebut. Okay, moment function tersebut dengan based on ni lah. Okay, so kalau daripada figure ni, okay, since saya nak ni balik based on yang Archie-Hibler. Okay, Archie-Hibler punya ni, kalau kita punya moment kita clockwise, dia adalah positif. Kalau point load kita ke atas, output dia adalah positif. Kalau distributed load kita adalah ke atas, okay, ke atas, dia adalah positif. Dalam slide dia sebaliknya. Okay, dalam slide sebenarnya. Dalam slide pada table 12.2, kalau moment dia counterclockwise, dia adalah negatif. So kalau dia adalah ke bawah, dia adalah negatif. So kalau moment distributed load dia ke bawah, dia adalah negatif. Sama je. Dia sama je sebenarnya. Okay. Tapi berbeza tanda je lah. So kalau based on kita punya figure ni, kita nak wujudkan untuk figure ini. So moment dia adalah, okay, kita akan tengok pada kiri dahulu. You akan ada daya ke atas 52 kilonewton. So bila ke atas, dia adalah positif. So akan jadi positif 52 bracket X
tolak kosong. Sebab dia di hujung sekali sebelah kiri. Since dia ada point load, dia kosong dengan 1. Dan di hujung sebelah kiri juga kita ada moment, iaitu counter clockwise. So, bila dia counter clockwise, dia akan jadi negatif lah. So, negatif 2, 5, 8 bracket X tolak kosong sebab dia hujung sekali dikuasakan dengan kosong. Okey. Kemudian kita ada UDL 8 kN. Okey, 8 kN starting di hujung juga. So, still dia ke bawah dia adalah negatif lah. So, negatif 8 bahagikan dengan 2. Okey, ni formula dalam table dalam table perlu dibagikan 2. Buka bracket X tolakkan dengan kosong. Sebab dia dah starting pun daripada kiri sekali sebelah beam, di hujung beam, dia dikuasakan dengan 2. Okay. And then kita berjalan, kita akan jumpa moment pada jarak 5 meter daripada support A. So, moment kat situ dia adalah clockwise. So, bila dia clockwise, dia akan jadi positif lah. So, positif 50 buka bracket X tolakkan dengan distance daripada kiri ke moment tersebut, iaitu 5 lah. So 5 bracket dikuasakan dengan kosong. Kosong sebab ada moment kan. Dan kita ada ada daya ke bawah. Kita ada daya ke bawah. Kejap, so saya ni balik. Saya takut saya miscommunicate ataupun function. Okay. Dan pada momen yang ke bawah, kita counter dia balik, iaitu yang ini. Bila counter balik, dia akan jadi ke atas. So, bila ke atas, dia akan jadi positif lah. Positif 8 buka bracket X tolak distance dia yang ini. Okay. So, 5 kuasa 2 bahagian dengan 2. Okay. So, yang 12 tu kita tak akan masukkan sebab 12 tu dia berada di hujung. So, dia adalah no point pun. Okay. So, kalau kita simplifykan moment kita, dia akan jadi 5X. Okay. Tolak 258X. Tolak 4X kuasa 2. Okay. Kuasa 2. Tambah 50X tolak 5. Okey, tolak 5 dikuasakan dengan kosong. Okey. Yang ni 4X kenapa? Sebab X tolak kosong, X lah kan? Okey, yang ni X tolak kosong adalah X. So, yang ini campurkan dengan 8 bahagi 2, 4. So, 4 kat bracket X tolak 5 dikuasakan dengan 2. Okey. So, kat sini tengok sama tak ada punya. 2, 8. 4X, 2, 8. Okay, 4X kuasa 2. 4X, okay. So, inilah you punya moment. So, instead of yang dalam slide tu, dia start dengan loading. So, kalau you terus wujudkan dia punya moment, lagi mudah. Kerja tu lagi cepat. So, based on ni, barulah you syarikan dia punya yang ini bersamaan dengan E, I, D kuasa 2Y over dx. So, untuk cari slope equation, dia adalah EI dy dx. So, you kena integratekan persamaan moment tu lah. Moment dx. Okay. So, untuk deflection, dia akan jadi E, I, Y. Bersamaan. You integratekan kali kedua. Moment lah. Okay. Okay. So, okay, untuk example 2 ni,
kita nak wujudkan dia punya, kita nak find slope at beam at support A. So sebelum tu kita nak wujudkan dia punya moment equation dia. So saya lukiskan balik. So kat sini kita ada distributed load 2 Newton meter. So kalau kita nak wujudkan moment function, kita perlu extendkan dia. So kalau saya extendkan, dia punya ni akan jadi macam ni lah. Saya akan extend sampai ke hujung Okay. Dan saya akan counter dia balik. Counter balik dengan unit yang sama, 2 Newton per meter. Okay. So sekarang saya nak lukiskan dia punya moment function. So moment function, kita akan start dengan kiri dahulu. Dia akan ada point load ke atas 60.2, iaitu akan jadi positif. 60.2 X tolak kosong. Okay. Darabkan 1. Okay. Dan you ada UDL yang ini, yang UDL 2 Newton meter ni yang berwarna hitam, yang asal dia adalah ke bawah. So bila ke bawah dia akan jadi negatif. So 2 bagi dengan 2 ni adalah formula dia, bracket X tolak kosong bagi dengan 2. Dan kita nak counterkan balik dia, yang bahagian bawah tu dia akan jadi ke atas. So ke atas akan jadi positif. So 2 okay, 2 bagikan dengan 2, counter balik, buka bracket, X tolakkan dengan distance di mana yang kita counter balik tu bermula daripada hujung, iaitu inilah 4. So ni distance dia 4. So X tolakkan dengan 4 kuasa 2. And then kita akan jumpa dengan point load 100 ke bawah, dia akan jadi negatif lah. So negatif 100, sorry saya kena ni. Okay, 100 buka bracket, X tolakkan dengan distance daripada kiri ke point tersebut, iaitu 6, tutup bracket, dikuasakan 1. And then kita jumpa moment adalah dalam 1 jam. Menggunakan rules dalam RC Hibbeler ataupun dalam table tu, kalau awak ikut jam, dia adalah positif. So positif 10 buka bracket, X tolakkan dengan distance bagi mana momentum berlaku ke kiri beam, iaitu akan jadi 8 lah. Okay, 8 tutup bracket, kosong. Okay, and then kita ada distributed load bentuk segitiga, ke bawah dia akan jadi negatif. So untuk dia punya slope dia adalah 3 bahagikan dengan 3 dibagi dengan 6, buka bracket, X tolakkan dengan berapa? Permulaan dari permulaan untuk UDL bentuk segitiga adalah inilah distance ni. Start dari sini. So 4 campur 2, 6, 6 campur 2, 8, 8 campur 2, 10. So 10 tutup bracket bagi dengan 3. Okay. So ini adalah you punya moment bagi function kamu bagi this figure lah. So yang ini bersamaan dengan EI equals 2y dx. So nak cari slope function, iaitu EI EY dx. Kita kamilkan moment tersebut lah. So dia akan jadi 60.2. So yang ini, so saya terus simplify lah. Akan jadi X kuasa 2 bagi 2 tolak. Okay. Ini kalau saya simplifykan lagi, ni terus akan jadi 1 kan. Okay. 1, ni pun 1. So ini akan jadi X 2 bahagi dengan 2. Okay. Campurkan dengan X tolak 4 kuasa 2, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 3. Ini akan jadi 3. Sorry, 3 bagi kuasa 3 bahagi 3 tolak 100 X tolak 6 dikuasakan dengan 2. Ini akan jadi 2
campur 10 X tolak 8 bagi jadi kuasa 1. Okey. Tolak 1 X tolak 10 dikuasakan dengan 4. Ini akan jadi 4 kali 6, 24. Campur C1X. C1, sorry, X, C1. Okey. So, bila kita kamikan untuk dapatkan differential equation, Y ataupun EY adalah 60.2 X kuasa 3, 6 tolak X kuasa 4, 12 campur X tolak 4 kuasa 4, 12 tolak, kalau ini saya simplifykan dia akan jadi 50 lah. So, ini akan jadi 50 X tolak 6 kuasa 3 bagi 3 campur 10 X tolak 8 kuasa 2 bagi 2 campur X X tolak 10 kuasa 5 100. Okey, 5 kali 24 akan jadi 100 campur C1X campur C2. Okey. So, ini adalah you punya question untuk slope dan juga diffraction. So, dengan menggunakan boundary condition, you ada berapa boundary condition? You akan ada 2 boundary condition, iaitu pada A, when X equal to 0, you punya Y equal to 0. Dan bila when X equal to 13, you punya Y pun akan jadi 13. So, kat sini, bila pada boundary condition yang ini, bila you masukkan dalam equation yang ini, okey, dia ada kosong kan? So, yang ni, mana? Yang ni akan jadi kosong, dia jadi kosong. Sini akan jadi negatif 4. So, negatif 4 ni pun akan jadi kosong. Ni pun akan jadi negatif 6 pun jadi kosong. Ni akan jadi negatif 8 pun jadi kosong. Negatif 10 pun kosong. C1 tolak kosong, kosong. So, nanti end up, you akan dapati dengan memasukkan boundary condition X equal to 0, Y equal to 0, you akan dapati C2 kamu adalah 0. Okey? Tetapi untuk dapatkan nilai C1, you masukkan boundary condition kedua, iaitu bila X equal to 3, Y equal to 0. Masukkan nilai X dalam equation diffraction, iaitu Y. Nanti you akan dapat C1 kamu adalah berapa? 1124. Okey. Dah dapat C1, C2, masukkan dalam equation yang asal. So, nanti end up, you punya DIY sebab nak diffraction kan, DIY adalah 60.2 X kuasa 3 bagi 6 tolak X kuasa 4 bagi 12 campur X tolak 4 kuasa 4 bagi 12 tolak 50 X tolak 6 bagi berapa? 3 kan? 3 campur 5 X tolak 8 kuasa 2 campur X tolak 10 kuasa 5 100. Okey. Campur 1124 X. Okey. So, berdasarkan equation yang ni, carilah diffraction pada A tu. Okey. Diffraction pada A. Nak cari diffraction pada A kan? Diffraction pada A. Mana soalan dia? Find the slope of the support A. Slope. Okey. Slope. Slope ni maksudnya nak ni lah. So, equation tu. Masukkan equation yang tadi. So, since satu kat ni. Masukkan equation dia. Yang dia akan dapat C1. C1 yang ni lah. Sorry. Saya tak ingatkan dia akan diffraction. Dia akan slope. So, dengan mengantikan pada support A. You tahu pada support A. At support A. Nilai X kamu adalah kosong. Okay. Therefore, untuk theta. Okay. So, ni adalah equation untuk dy dx. Okay. dy dx. So, ni adalah dy dx adalah equation untuk slope. Okay.
dengan masukkan X equal to kosong, berapa diffraction kamu? So, bila X equal to kosong, sini akan jadi kosong. Ni pun kosong. Sini akan jadi negatif 4. So, bila negatif, ikutkan dia punya rules, bracket negatif, dia akan otomatik kosong. Ni pun negatif, akan jadi kosong, negatif kosong, negatif kosong. So, tinggal nanti, you punya slope kamu adalah 1124 radian. Okay, sila tulis unit. Ini dia. Okay, faham? So, nanti saya akan tunjukkan lagi equation yang, example yang lain. Okay.